Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana peluang yang Allah beri kepada kita pada pagi ini untuk berada dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan beri pada kita satu kefahaman, satu kesuburan iman mudah-mudahan, kerana iman ni sifatnya seperti pokok ya, yang perlu dibaja, ditanam, dijaga, dipelihara. Dari perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Nanti sekejap ya, saya ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, telefon nak bateri sekejap ya. Terlupa nak charge mana tadi. Bismillah. Baik. Oh, belum respon lagi sekejap ya. Baik, alhamdulillah. Kenapa tak nak naik ni? Charging ni Tunggu sekejap ya, 2 minit. Baik tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Abu Syahid, sahabat yang hadir dekat TikTok, dekat Facebook, Rui Hashim, barakallahu fikum. Pagi ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk mempelajari, mengingati, memahami satu ayat yang indah daripada surah An-Nur. Surah yang digalakkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai contohnya untuk setiap ibu, setiap ayah mengajar kepada anak-anak mereka. Alangkah baiknya kalau pemimpin-pemimpin kita pun turut mentakul, mendiskusikan, mewacanakan surah An-Nur ini bagi memahami, mendapat kefahaman yang jelas tentang kepimpinan dalam Islam. Kerana pimpinan merupakan satu amanah yang kita ucapkan, satu tahniah dan juga takziah dalam masa yang sama. Ya, Alhamdulillah, Ustaz Mustafa, barakallahu fikum. Terima kasih Rashidah Muhammad kerana sharing kepada teman-teman kita yang lain ya. Jadi bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-6, muka surat 398. Yang mengisahkan tentang kewajipan kita terhadap hamba-hamba perempuan. Walaupun pada hari ini kita tidak memiliki hamba perempuan, tapi seperti yang telah saya jelaskan sedikit malam tadi, anak-anak perempuan kita juga merupakan satu golongan yang patut kita bagi pembelaan, penjagaan. Bukan menceritakan tentang pembiayaan dari sudut madiah saja, tapi di sudut rohaniahnya, bagaimana kita menampung apa-apa kekurangan yang berlaku. Kerana di luar sana ada mereka yang terkesan dengan keadaan yang berlaku, lalu mereka pun terpengaruh dengan cara pendidikan yang tidak Islamik terhadap anak-anak perempuan. Jadi mari kita kongsi sama tuan-tuan ya, kerana diskusi ini penting sangat. Tolong share tahu kepada teman-teman kita yang lain,
Kerana topik ni perlu diketahui oleh ibu bapa, terutamanya bagi kita demikian anak perempuan yang sudah pun meningkat usia remaja, yang tak lama lagi ibarat kata orang Melayu apa istilahnya, seperti bunga akan dipetik orang. Jadi apakah persiapan kita ke arah itu? Ya, kadang-kadang adik mendapat pinangan lebih awal daripada kakak. Orang Melayu kata langkah bendul. Tuan-tuan, ni semua berkaitan dengan Islam sebenarnya, bagaimana kita merawat menghadapi situasi tersebut, ya. Madiha Abang Nazari, tolong share tau, penting sangat diskusi. Dan ada yang mencadangkan supaya setiap kuliah ni kita adakan kuis. Bagus juga, nanti kat ujung nanti Telaga Biru bagi hadiah ataupun Zazan Travel bagi hadiah. Ikut saya travel pergi ke, oh ya, kami akan mengadakan satu trip ke mana tahu? Ke Selatan Thai. Kenapa Selatan Thai pula Ustaz? Kerana kat sana ada sahabat saya yang giat berdakwah, telah ribuan orang diislamkan olehnya, termasuk sami-sami, termasuk orang Kristian, termasuk duda, termasuk ibu tunggal, termasuk kanak-kanak, ramai yang telah diislamkan, alhamdulillah. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang untuk mengikuti trip kami ke Selatan Thai, tunggu tunggu perhatikan bila tawaran ni keluar nanti. Kita bawa rombongan rombongan yang limited. Jadi itu kerja kita kat Malaysia ni, kalau belajar daripada sahabat saya, Dr. Ahmad ni, mudah-mudahan jiran-jiran kita yang baik hati keliling kita bukan di kalangan Islam itu mendapat pancaran sinaran hidayah Allah dengan apa yang kita usahakan. Dalam hadis mengatakan, la an yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min hulun na'am. Ada seseorang daripada kamu mendapat hidayah dengan apa yang diusahakan olehmu, maka itu lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Jom ikut kami dalam trip ke Selatan Thai nanti, tak lama lagi insya-Allah kita akan adakan, insya-Allah pada bulan 9 insya-Allah. Bulan 8 saya pergi ke Uzbek. Grup pun dah penuh dah, alhamdulillah. Yang nak ikut pergi Uzbekistan yang kosong pada bulan 10, musim bunga, best tau. Bagi mereka yang nak pergi ke Selatan Thai belajar kaedah berdakwah, kita akan buat pengisian kat sana. Ada daurah simple-simple, kita belajar kitab insya-Allah, dan balik nanti kita pulang sebagai pendakwah. Bolehlah, beranilah bercakap dengan orang keliling kita nanti yang baik-baik hati tapi belum dapat hidayah itu. Apa, mudah-mudahan dalam keindahnya kalau mereka mendapat hidayah daripada Allah dengan apa yang kita usahakan. Baik, bicara pada pagi ini adalah berkaitan dengan tindak tanduk golongan yang menyimpang, yang tersilap. Kalau sengaja mereka melakukannya, maka mereka itu memanglah mendapat hukum berat daripada Allah SWT. Dengar ayat ni baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-33 surah Nur, bukan surah 398. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, yang nak mendapatkannya boleh pergi ke booth Telaga Biru di Hall 3. Dewan Tun Razak. Sekarang kita ada pesta buku Kuala Lumpur besar-besaran diadakan. Ramai penerbit buku ada di sana, termasuk kami Telaga Biru. Dapatkan kitab ni pada harga yang special insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dan golongan yang tidak mampu bernikah, hendaklah mereka menjaga kesucian dirinya hingga Allah memampukan mereka dengan kurnianya. Dan hamba-hamba yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, adalah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berilah kepada mereka sebahagian daripada harta yang Allah kurniakan kepada kamu buat mereka. Janganlah kamu paksa hamba-hamba perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang maksa mereka, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sudah mereka dipaksa itu. Ayat ni berkaitan dengan perkahwinan. Perkahwinan adalah ketentuan daripada Allah. Namun demikian, kita diminta untuk berusaha. Seandainya usaha kita belum berjaya, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah SWT. Adalah satu hikmah yang dikehendaki. Datuk Maisa Al-Wasalan, Manor Abdul Rahim, terima kasih. Ramai teman-teman yang baru hari ini. Terima kasih Noini Badarudin. Alhamdulillah semua kerana caringnya tuan-tuan kepada kuliah ni, minta diviralkan, disampaikan kerana setiap kita punya anak perempuan, punya adik perempuan, punya anak saudara perempuan. Apa keperluan kita kepada mereka, mengajak mereka kepada perkara-perkara yang pada hari ini membawa mereka pada penyimpangan.
Ya, kita yang jadi ayah, ibu, pakcik, makcik, abang, kakak ni pada musim-musim pertemuan keramaian adik-beradik, hari raya contohnya, janganlah duk tanya pada budak-budak perempuan ni, kau bila nak kahwin? Belajar tinggi dah. Itulah belajar tinggi-tinggi buat apa? Belajar tinggi kan ibadah pakcik. Kan dia belajar tu kan mengisi masa dia daripada buat perkara-perkara yang merosakkan dirinya. Jadi kan baik kalau kita tukar ayat ini menjadi Allahu Akbar, anak saya pakcik ni mudah-mudahan dapat suami yang saleh. Pakcik doakan, pakcik bawa balik umrah itu, pakcik sebut nama kau khusus di hadapan Kaabah. Kan baik kalau cakap macam tu. Sampai ada tidak sedikit tau gadis-gadis yang seperti ini merasakan dia telah pun terlajak umur, padahal belum terlajak umur. Kerana hero tu biasa datang lambat, sehingga mereka tak mahu datang pertemuan hari-hari keluarga. Bila dengar nak pergi temuan keluarga, cakap pada mak ayah lah, nantilah ya, kakak tak nak pergi lah, nanti pakcik tanyalah. Kita ni jaga lidah kita baik-baik tau. Dari lidah kita membawa kita kepada syurga, dan ramai orang dikatakan dalam hadis-hadis sahih dicampakkan ke neraka walaupun amal salihnya hebat, kerana lidahnya merosakkan berhubungan dengan manusia. Dari Hamid, luka di luar semua orang nampak tau, tapi luka pada hati tak ada siapa yang tahu, kata mereka. Benar tu, jaga diri baik. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, tengok ayat ni daripada tafsir surat Nur, penting untuk kita miliki. Buatlah investment untuk faham kalamullah tuan-tuan. Ramadan lalu kita baca untuk tujuan khatam, sekarang kita bacalah untuk faham ya. Baik. Ayat ini maksud firman Allah, dan orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Ini merupakan perintah Allah kepada siapa sahaja yang tidak mampu menikah, baik lelaki ataupun perempuan. Menjaga dirinya daripada terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Bila Allah menyatakan tentang hukum zina ni dalam surah Al-Isra yang telah kita diskuskan dulu, Allah menyatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Maka kata para ulama tafsir salaf dan juga khalaf, contohnya Dr. Atid Nabulisi, apa juga perkara yang mendorong kita kepada perbuatan zina itu hendaklah tinggalkan. Melihat gambar, membaca tentang perkembangan orang dekat Facebook, tengok benda-benda maksiat, membaca sebarang artikel yang kadang-kadang disensasikan untuk menarik perhatian orang bacanya, terutamanya oleh pihak-pihak kewartawanan itu. Apa juga tuan-tuan, melihat TikTok pada aurat orang perempuan dan sebagainya, mengakibatkan kita terdedah kepada buatan ini. Apa juga perkara yang boleh menyebabkan penyimpangan ke arah kecenderungan zina itu, maka hukumnya haram. Tsunami al-wasalan, sahabat dimuliakan Allah sekalian ya. Jadi kemudian Allah menyatakan lagi, ini merupakan perintah Allah kepada semua pemilik hamba, supaya apabila hamba-hamba mereka mukatabah ni maknanya tuan-tuan zaman dulu kalau ada hamba ni minta kepada tuannya untuk dimerdekakan, maka tuan ini tetapkan bayaran tertentu. Tak kisahlah bayaran itu daripada hasil kerjanya ke ataupun sokongan orang lain ke. Macam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang sewaktu Nabi datang ke Madinah, dia bertaraf hamba, maka dia telah minta bantuan kepada Nabi untuk menebus dirinya dengan nilai yang sangat mahal, iaitu emas berat timbangannya. Maka Nabi SAW telah pun dengan mukjizat Nabi telah menjadikan dia cukup, dan tanam pokok kurma bagi tujuan tuan kepada Salman itu minta ditanam tanah yang gersang, Nabi tanam hidup pokok kurma. Itu semua menjadi nilai mukatabah untuk Salman merdeka. Itu cerita zaman dulu lah tuan-tuan. Kalau berlaku perangan mungkin dia pulang balik semula lah, jika ada perhambaan baik tuan-tuan, yang minta supaya doa diberikan kepada mereka yang belum mendapat pasangan. Sabar dulu ya. Sabar dulu kakak, sabar dulu sedari, sabar dulu anak-anak yang dimuliakan, yang Ustaz sangat sayangi pada waktu ini. Moga Allah beri kepada kita kekuatan semua tak terkecuali. Setiap kita ni adalah pemimpin, terutamanya kami yang lelaki ni. Bilangan kami memang tak ramai, kerana kita pun buntu lah tuan-tuan bila anak-anak perempuan bertanya soalan sedemikian, anak saudara sebagainya dan pada itu jangan kita malu untuk mencari orang yang layak, baru gaul dengannya, berbincang dengannya. Saya kagum dengan seorang ustaz, dia bercerita ketika begitulah lebih kurang dia nak suruh orang anak murid dia berkahwin dengan puteri dia. Mungkin dia cakap pada budak lelaki yang baik hati itu, yang saleh itu, dia kata padanya, nak begini, saya satu keadaan merupakan ustaz kamu, dan masa yang sama saya juga merupakan pakcik kamu, orang lebih tua pada kamu. Saya punya seorang anak perempuan, saya nak cadang kepada kamu. Kalau kamu meminangnya, Alhamdulillah. Kalau kamu tidak menolaknya, Allahu Akbar. Persahabatan kita, perguruan kita, dan jadinya saya guru kepada kamu masih lagi berkekalan macam biasa. Anggaplah tak ada apa yang berlaku. Janganlah dibocorkan, nanti malu individu yang terbabit. Allah indahnya kata-kata ni tuan-tuan.
Begitu juga seorang sahabat saya tahu, ni cerita betul ni. Seorang pensyarah di sebuah universiti berkata, waktu dia belajar dahulu, sebelum pergi ke luar negara, dia minat dengan anak kepada guru dia, ustaz dia sekolah. Maka begitu juga, berat mulut nak ucap, nak cakap pun malu, kerana ustaz dia orang baik-baik, dia orang biasa-biasa. Tapi akhirnya dia menggagalkan dirinya lepas sembahyang hajat 40 malam tau. Maka pergi berjumpa dengan ustaz calon pak mentuanya itu. Assalamualaikum ustaz, ada hajat besar. Waalaikumsalam. Apa hajatmu? Nak, kamu budak baik. Menang poin dah. Maka sahabat baik saya berkata kepada ustaz ni tu, saya minat nak pinang anak sulung ustaz tu, Kak Long tu. Kalau lah ustaz terima, alhamdulillah. Kalau ustaz tolak, dia dah ada orang, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dunia ni terlalu besar untuk kita bersisih faham dan sebagainya. Allah Maha Agung, Allah hebatnya, kata-kata budak lelaki ni. Sahabat saya ni lah. Maka ustaz ni kata, baiklah, saya akan tanya pada empunya diri. Cakap macam tu nampak macam okey lah kan. Kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi Allahu Akbar. Apa nak susah hati, ada banyak lagi bunga, ada banyak lagi kumbang. Kita je yang belum bertemu Syazid Al-Aziz Fa'alan Wasalan ya. Jadi ayat ini adalah berkaitan dengan peristiwa berlaku pada zaman Nabi dahulu ketika diturunkan. Ada kalangan hamba-hamba ni minta untuk dibebaskan dengan perjanjian tertentu dengan tuannya. Maka hendaklah kamu pemudahkan. Gitu juga dalam konteks masa kalau kita fahami berkaitan hutang. Orang tu hutang dengan kita, berhutang ke, janji nak bayar, tiba-tiba ekonomi down, tak boleh nak bayar ke, recession ke, tak ada peluang nak bayar macam Bank Cuan maka berkata kepada yang meminjamkan ni, bagi saya tempoh, insyaAllah saya akan tunaikan, saya akan usahakan. Usahakanlah. Dah cakap tu usahakanlah. Orang bukan nak sangat kadang-kadang bayaran baliknya, tapi nak tunjuk kepada kita keikhlasan kita, kesungguhan kita, gentleman kita. Jangan lepas hutang buat tak tahu je. Ada orang pula lagi pandai, dia nak hutang dengan keluarga tu, dia suruh isteri dia minta kan. Saya minta pada adik-adik kamu, dia tak. Adik-adik saya tu kaya-kaya, pinjam pun dia tak. Dah bini dia yang tak bekerja pula pergi minta pinjam pada adik-adiknya sendiri. Memang adik-adik sendiri, suami tak nak ambil tanggungjawab langsung. Pinjam untuk beli tayar kereta. Tayar kereta pun dah botak, beli yang baru, tak sedar yang lama dulu. Keempat-empatnya duit pinjam tak bayar. Ini sifat tak bertanggungjawab lah tuan-tuan. Kena gentleman lah, kena bercakap lah kan. Jangan buat tahu orang, seperti katakan tadi, kadang orang ni senang, dia bukan nak akan bayaran balik pun, tapi dia nak sifat kebertanggungjawaban kita. Ya, ada kepatut seorang bercerita, orang salih ni bercerita, orang masjid, ahli masjid. Dia punya anak perempuan kahwin dengan seorang budak lelaki, dan dalam kes perkahwinan ni anak perempuan dia bersungguh-sungguh nak kahwin. Jumpa kawan ni pun kat Facebook, tak kenal mana. Tak apalah, dah jodoh. Lepas tu yang menantu ni pemalas untuk bekerja, anak perempuan dia yang bekerja. Oleh kerana dia melihat lelaki ni asyik kena buang kerja dan tukar kerja je, maka saudagar ni, orang yang berjaya perniagaan ni pun kesianlah kat menantu ni. Mana kau letak muka pada isteri kau isteri kau tu anak akulah. Maka dia orang bagi wang kepada sang suami itu. Yalah, bapaknya saudagar, orang kaya, bagi kepada menantunya duit. Ni ya, WhatsApp, besok kau datang sembahyang subuh ya, kena jumpa kat masjid. Jangan datang ke sembahyang, tak apa, kau datang, aku nak jumpa kau. Oh baik pula dia, nampak 2-3 hari ni pergi sembahyang subuh. Rupanya ada udang di solik batu. Tak apalah, jangan buat sangka dengan orang tu. Maka orang kaya ni pun bagi wang kepada budak lelaki ni, pada menantunya. Kau dapat duit ni, kau uruskan persekolahan anakmu itu. Dia ada anak seorang bagilah duit pada isteri, bolehkanlah emas dekat raya ni untuknya. Satu pun dia tak buat tuan-tuan. Tak malu mana nak letak muka orang macam ni, memang tak tahu malu. Satu benda pun, bila ayah ni tanya, ni kakak, ni raya tak ada mah apa-apa ke? Tak ada pun ya. Suami dia pun tak ada beli kan. La ilaha illallah Rasulullah, padahal beribu ayah anda itu bagi. La ilaha illallah Rasulullah. Macam-macam hal lah kehidupan ni tuan-tuan ni. Orang tak malu seperti ni. Baru tadi kita cerita buat malu. Duduk kat rumah pun mak mentua, pak mentua sponsor, kerja malas. Ni sikap lah tuan-tuan. Mindset macam mana nak ubah ya. Jadikan orang ni berubah lebih payah daripada kita mengangkat batu daripada gunung, buat turun berjalan kaki. Mengangkatnya pun lebih mudah daripada menyuruh orang yang tak mau berubah sikapnya itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melati syu'an mohonlah kepada Allah SWT. Ya, apa Isna Izzah? Saya pun tak suka tanya, takut orang kecil hati. Mesti ada sebab dan sangka baik. Yalah. Ya.
Baik, kembali kepada ayat ini, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Orang itu kalau susah dan kesusahan, berilah kepadanya kemudahan. Bahawa Nabi ketika Isra Mi'raj melihat di pintu syurga tertulis segala balasan bagi orang yang memberi sedekah, balasannya 10. Tapi yang memberi pinjam, balasannya 18. Lebih banyak daripada bagi sedekah. Kenapa pula begitu? Nabi bertanya kepada Jibril AS. Jawapan Jibril, memberi sedekah tu barangkali jatuh kepada orang yang tak memerlukan, tak begitu memerlukan. Tapi memberi pinjam itu memang biasanya kepada orang yang sangat memerlukan. Kerana orang yang memerlukan, dia takkan datang, dia takkan minta pinjam melainkan dia betul-betul memerlukan pada masa itu. Jadi ini adalah satu peribatan yang kita lihat disebut tentang keberkatan memberi pinjam pada orang. Tapi bagi pinjam dalam ayat ini, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka beri kepada mereka apa yang mereka harapkan itu apabila kamu tahu dalamnya ada kebaikan, ada kebenaran. Jangan penipu, dan banyak kali kita kena dipinjam tak nak pulang, lekit dan liat dia. Maka kita kena berhati-hatilah. Alhamdulillah Alhamdulillah Kak Long Nur, terima kasih yang send star kepada saya. Allahu Akbar, tanpa kalian tak ke mana lah saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok. Sebut nama sikit, Kak Fairi, Abu Syahid, baik si Comel, siapa lagi tu, Rosiza, Ekot jual apa? Jual kita Honda Ekot ke? Maria Muhammad, Alhamdulillah Mr. Mayat, Allahu Rabbi, Putri Lin, baik, insyaAllah nanti kita jumpa lagi waktu lain. Baik. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa atuhum malillahi alladhi ataakum wa la tukrihu fatayatikum al bigha. Jangan kamu paksa anak-anak perempuan ataupun hamba-hamba saya kamu. Hamba-hamba saya perempuan melakukan pelacuran. Dahulu zaman jahiliah, Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki beberapa orang hamba saya. Sebelum Islam, dia telah memperdagangkan anak-anak hamba-hamba saya itu dengan tujuan untuk mendapat pendapatan. Bapa ayam lah maksudnya. Zaman dahulu, jadi bapa ayam untuk datangkan pendapatan padanya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua penduduk Madinah pada masa itu, yang hampir-hampir dinobatkan menjadi raja. Tapi kedatangan Nabi telah membatalkan segala-galanya. Siti Zilali, maka Abdullah bin Ubay bin Salul bertindak memusuhi Nabi dalam, namanya musuh dalam selimut. Ketua munafiqun ini memiliki hamba-hamba yang dijualnya untuk tujuan pelacuran. Zaman dulu lagi ada kejadian-kejadian seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka bila ada 4 orang di kalangan hamba saya ini, 2 orang daripadanya tidak redha buatan keji lakukan itu. Mereka telah mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka tak suka kerja mereka lakukan itu. Kerja kena melayan orang-orang yang datang ke tempat itu, memberikan habuan seksual kepada mereka untuk keperluan Abdullah bin Ubay bin Salul ni. So pedagang apa sahaja dia lakukan demi untuk mendapatkan kebendaan, perjudian, pelacuran, apa sahaja benda yang mendatangkan fast money untuknya dia akan buat. Inilah dia Abdullah bin Ubay bin Salul tindakannya. Allah, terima kasih kepada sahabat yang mengajar kita doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi mereka telah mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Allah turunkan ayat ini. Tuan, kaitan dengan perkara pada ini, tadabbur kita ialah dalam situasi zaman fitnah yang berlaku sekarang. Kalau kita pergi ke mana-mana pasar raya kan, mall yang besar ni, kita lihat lelaki perempuan berpelesiran. Sebahagian daripada mereka ni merupakan boyfriend girlfriend. Orang Islam akan sama-sama ketawa, sama pegang tangan sama-sama. Ini yang saya cerita sikit man tadi dalam bab malu. Inilah perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Kebanyakan budak ini merupakan pelajar universiti, mahasiswa-mahasiswi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa juga keadaan tidak menghalalkan buatan sefikian, tuan-tuan. Ada ibu bapa yang risau anak perempuannya dah masuk tahun akhir universiti, masih belum ada boyfriend lagi. Maka ayah ibunya berkata pula dia, kakak pandai-pandailah kenik-kenik mata kat orang. La ilaha illallah Rasulullah. Dia tak baca ke sirah Nabi, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika meminati Nabi SAW, apa yang beliau lakukan. Dia telah mengutuskan bantunya untuk bertanya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah bersedia untuk berkahwin dengannya. Adab kesopanan. Kemarinnya orang dekat India, dekat Bangladesh, dekat Pakistan sana, kalau nak kahwin, perempuan yang cari lelaki, pergi yang cari timba. Tak ada malu, tak ada segan, asalkan perkara itu halal. Tapi adab kesopanan kita orang perempuan kena jaga. Jangan jadikan diri kita ni cheap sale lah.
senang-senang pergi jual harga murah-murah. Dan berkenan sangat lelaki tu pergi hantar kek, pergi belanja. Kalau ikut hukum logik akal dia walaupun salah, biasanya lelaki yang belajar orang perempuan. Dan lelaki tu minat kat perempuan, dia pergi hantar kek, hantar buah. Hari jadi mak budak perempuan tu pun pergi hantar kek. Nak menangi hati orang tua tu supaya dapat anak perempuannya. Macam tu kira logik lah. Perhubungan berlaku dengan khalwat tetap haram, tapi metodnya biasanya gitulah. Ni terbalik pula. Dan budak perempuan ni kemaruk sangat dengan budak lelaki tu, dia pula yang terpaksa keluarkan duit. Dia ada kereta, budak lelaki tu lenjan keretanya habis-habisan. Inilah perkara yang berlaku kadang, kesian tuan-tuan. Kadang-kadang ibu bapa ni pun jadi satu perkara juga, isu juga. Ibu bapa ni yang suruh, kakak dah masuk tahun apa ni tak ada boyfriend ni ke? Risau mak lah. La ilaha illallah Rasulullah. Patutnya sama-sama berusaha. Kakak Laudia insyaAllah nanti mak pergi kat masjid tu, ada kawan-kawan mak tu mungkin ada anak lelaki, mungkin boleh pairingkan dengan kakak insyaAllah. Kita usaha sama-sama dengan cara yang halal. Kalau ada minat beritahu tahu, nanti hari raya haji ke, ayah dengan mak pergi ziarah keluarga dia, tak salah. Macam Khadijah radhiyallahu anha juga menghantar keluarganya sebelum Abu Talib, Al-Abbas dan lain bapa saudara Nabi Hamzah datang meminangnya. Begitu tahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kita terjebak menjadi ibu bapa yang mendorong pula anak-anaknya untuk terlibat perkara yang haram. Tiada boyfriend itu bukan satu alasan untuk kita menyuruh mereka buat benda-benda yang merendah-rendahkan martabat mereka sebagai orang perempuan. Dengar baik pesan ni tuan-tuan. Ini daripada Al-Quran. Jangan paksa anak kamu jangan paksa wanita-wanita kamu ataupun hamba-hamba saya kamu melakukan haram. Termasuklah anak-anak perempuan juga kadang-kadang tekanan daripada keliling menjadikan ibu ayah ni bertindak tidak betul sebenarnya. Kalau kakak minat ada siapa, beritahu, nanti abah akan cuba cari nama ayahnya, kawan ayah masih universiti ke, contohnya tuan-tuan. Ayah pun akan tanya-tanya kat masjid Kokot, ustaz yang balik pada overseas itu belum punya, ayah cuba tanya. Tuan-tuan begitu. Alhamdulillah, Safia Zidan, sahabat baik saya pada sekolah rendah, sekolah menengah lagi. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, jadi jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan melakukan pelacuran, iaitu zina, sedangkan mereka inginkan kesucian. Anak-anak kita pakai tudung elok-elok, dah kita suruh pakailah ketat-ketat sikit, orang tak nampak kamu. Pakailah make-up sikit. Kalau setakat menghilangkan pucat pada wajah, itu munasabahlah pakai bedak sikit, pakai mungkin apa dipanggil dekat bibir sikit ke. Janganlah over sangat, bajunya ketat. Jarang pula tu. Kasutnya tinggi, naik tangga jatuh nanti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan over sangatlah. Kerana hero ni memang selalu datang lambat. Kena bersabar tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi pesan para ulama dalam perkara berkaitan, kita ni ibu ayah tahu, jangan abaikan anak-anak perempuan kita punya keperluan. Di sudut pakaiannya, pakai yang cantik, yang kemas, jangan mendedak aurat. Kalau anak-anak perempuan kita minta untuk beli pakaian, cuba untuk penuhi tuan-tuan ni boleh kalau sekalian. Kalau isteri kita, lebih-lebih lagi lah, walaupun gerobok yang boleh panggil, bajunya dalam gerobok, penuhilah. Kerana orang perempuan ni memang perlu perhatian. Guru saya, Syekh Ustaz Abdul Razak Masaad, mengajar kami tentang orang perempuan ni, ada beberapa P yang saya pernah sebut tuan-tuan kan. Peduli, prihatin, peluk, apa lagi? Peduli, prihatin, peluk, apa lagi? Jangan prasangka, apa lagi? P yang penting untuk menjaga isi pada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, kerana mereka merupakan makhluk yang Allah jadikan yang penuh dengan kelembutan. Dan bila Allah sebut dalam Quran, selalu Allah menyatakan perkara-perkara berkaitan dengan perempuan ni, jangan mereka menangis, supaya mereka tetap, supaya mereka tenang. Macam itulah fungsi kita memahami Al-Quran juga. Nazirah Ibrahim AS, Nissan Izzah, gerobok. Jadi wasiat kepada ibu ayah bagi mereka anak-anak perempuan yang belum berkahwin. Nombor satu, sekali cakap yang baik dengan mereka. Nombor dua, penuhilah keperluan mereka selagi upaya, selagi halal. Yang ketiga, usahakanlah untuk bertanya keliling kita, siapakah layak jadi menantu kita itu, tanpa malu, tanpa segan. Kalau kita tidak mampu melakukannya, maka carilah orang tengah yang mudah, boleh memudahkan kerja-kerja kita seperti itu. Alhamdulillah suki. Dan pada wanita-wanita atau gadis-gadis yang merasakan dirinya tertekan, contohnya belum ada calon untuk perkahwinan, untuk bertunang dan sebagainya, maka nombor satu sekali, yakinlah bahawa
walaupun kamu belum dapat apa yang kamu harapkan itu, tetapi yakinilah wahai anak perempuanku, wahai gadisku, wahai wanitaku yang mulia, ya ukhti, wahai saudariku yang amat ku cintai kerana Allah, ketahuilah ini merupakan ujian daripada Allah. Allah menguji manusia berbagai-bagai bentuk. Ada ujian penyakit, ada ujian belum dapat jodoh, ada ujian kemiskinan, ada ujian ditipu orang, ada macam-macam ujian. Jadi ajarlah diri kita rida untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, juga kepada wanita-wanita yang kematian suami dalam keadaan dia masih melukai suami, anak-anak masih kecil, ujian masih banyak, maka anggaplah ini merupakan satu ujian daripada Allah. Rawatlah diri kita dengan mengatakan ini ujian daripada Allah. Allah menguji aku kena bersabar, kena rida, kena mengalami benda ini. Kalau aku mengamuk sekalipun, dah lah aku tak dapat pahala. So emotionally pun aku tak stable nanti. Baik. Yang kedua, wa in kunti hurimti min sahiban fa anti bihamdillahi tatamatta'ina bi sihatin wa afiyatin. Kalau awak tidak dapat kawan, lelaki ke perempuan ke, belum ada calon ke, namun demikian jangan lupa Allah tetap beri kepadamu nikmat yang besar, iaitu nikmat sihat. Nikmat mungkin ada harta sedikit walaupun tak banyak. Jadi walaupun kita tak dapat satu perkara, tapi Allah beri dalam bentuk yang lain. Nombor dua. Nombor tiga, ahsinul zan billah. Baik sangka dengan Allah. Ni yang kita nyatakan tadi, Ustaz katakan tadi. Baik sangka dengan Allah SWT. Kerana mungkin calon suami kita belum datang lagi, kerana Allah milih untuk kita yang terbaik. Ingat baik ya. Alhamdulillah semua. Mira ya. Aztec, Zazan Travel, terima kasih kepada Zazan Travel menjadi penaja kita dengan program kuliah setiap pagi ni. Ingat travel, ingatlah Zazan Travel. Nak pergi umrah, pergi dengan kami. Bulan 8 ada 9, 10, 11, 12, semua ada kekosongan lagi, tapi tak banyak, kena segera. Kalau nak pergi, lekas buat deposit supaya kita dapat blokkan tempat. Kena hotel dengan flight kan susah nak dapat. Yang kami ada semuanya dah confirm, alhamdulillah. Jadi segera tau. Kerana kalau dia tutup nanti kita tak buka balik semula. Yang nak pergi Uzbek bulan 8 dengan saya dah penuh, minta maaf. Kalau nak pergi bulan 10 ada, insyaAllah. Yang nak pergi Balkan, nak pergi Baitul Maqdis ada, nak pergi ke Morocco, ke Spain, dan bulan 9 nanti kita akan pergi trip belajar berdakwah dari pendakwa-pendakwa berkaliber di selatan Thai. Kita akan pergi madrasah dekat sana, kita akan buat daurah kat sana, kita pergi pantai yang indah, yang cantik dekat Thai, insyaAllah. Thailand segera tahu, daftar segera, ambil tahu segera. Baik, yang berikutnya, qawi silataki billah, kuatkan hubungan saudari dengan Allah. Ya anak-anak, perempuan yang kehilangan suami, dan begitu juga kepada saudari-saudari yang masih belum dapat jodoh, kuatkan hubungan dengan Allah SWT. Itu dengan zikir yang tetap, baca Al-Quran, doa, dan penuhilah diri anti dengan perkara-perkara yang mencintakan, nambah kecintaan saudari kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala salah lisan izah, nanti ikut kami insya-Allah. Yang kelima, tazakkari anna hadza waqi'uki wa qadaruki kataballahu alayki li hikmatin ya'lamuha Allah. Ingatlah bahawa sini merupakan situasi anti yang mana Allah SWT yang tahu hakikat di sebaliknya. Seperti kita katakan tadi, baik sangka dengan Allah SWT ya. Lagi apa tahu? Ashghili wa nafsaki bil baramijin nafi'a wal ibda'. Penuhilah waktu dengan perkara-perkara yang memberi manfaat, perkara-perkara yang dapat mengisi kekosongan. Ada orang dia belajar, apa tu dipanggil? Kait, apa nama? Buat gubahan bunga. Kemudian buat masukkan kat online, kat TikTok sebagainya, ramai orang order, hidup terisi, ada simpanan wang. Nanti kalau berkahwin tu senang, ada jumlah wang. Jadi isi masa dengan perkara manfaat. Baca buku, baca Al-Quran. Ada wanita yang kadang-kadang beli penanda tu, tanda pada Quran, tulis cantik-cantik. Allahu Akbar, Masya Allah, dapat isi masa dengan perkara-perkara manfaat macam tu. Ada yang pergi gym pula. Yang mulia Syarifah Fahzan pergi gymnasium tu, kalau pergi campur gaul lelaki perempuan, nampak orang hukumnya haram. Pergilah pada tempat-tempat yang mungkin bezakan lelaki dengan perempuan, carilah usahakan, insya-Allah ada. Ada orang seperti itu. Dia kematian suami, rajin pergi gym,
Nak bagi badan lebih fit, lebih cantik, niat kena betulkan lah. Nak pinang, jangan buruk sangka dengan orang lah tuan-tuan. Ya, dia pergi gym dengan tujuan untuk jaga kesihatan, insya-Allah. Maka jangan ada pergaulan bebas dengan orang yang bukan mahram. Lagi apa? Dia ajar kita untuk i'tani bi jamali nafsiki wa mazhariki. Ambil berat penampilan diri. Ya, kalau kita mungkin badan kita kena trim pula. Badan kita kena exercise ke bagi nampak senang untuk didekati. Memanglah body shaming ni hukumnya haram, tuan-tuan, menganiaya, mengejek orang. Tapi kita pun kena jagalah penampilan diri kita, pakaian kemas-kemas. Jangan over sangat, ya. Jangan pakai handbag yang mahal, bukan mahal, yang bernama tapi fake pula. Tunjuk kat orang, dah bakal suami pun rasa risau ni, kahwin ni jutawan besar ni, orang handbagnya harga RM10,000, mana mampu aku nak belikan. Sering saya jumpa dengan yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhaya, kami tukar-tukar pandangan tentang isu ni. Alhamdulillah sekarang saya ada program tetap dengan beliau. InsyaAllah kita akan maklumkan masa ke semasa. Beliau kata kadang-kadang kita ni orang perempuan jangan tunjuk pandai kepada suami. Kerana suami ni, lelaki ni sifat dia, termasuk saya, sifat lelaki ni kadang-kadang dia ada ego. Ni tu maaf lah nak cerita, tapi hakikat yang berlaku lah Azad, ya. Dia tak suka kalau perempuan tu lebih dominan daripada dia. Maka apa juga perkataan kan boleh kalau kita jadikan ia lebih merendah diri. Sebenarnya bukan perempuan saja, lelaki pun sama. Tawaduk tu satu kewajipan sebenarnya. Tapi perempuan lebih-lebih lagi. Kerana kita bimbang seperti nasihat yang pernah dikemukakan oleh para salafus salih, orang-orang bijaksana pada zaman dahulu, ketika pesan kepada anak perempuannya, kamu akan pindah ke satu rumah yang bukan milik ayah lagi, kamu akan berjumpa dengan lelaki yang ayah pun tak kenalkan dia, lanjut, itulah suamimu sekarang ni akan kamu kahwini, maka jagalah matanya daripada melihat benda yang buruk daripada kamu, yang tak enak pada kamu. Jagalah mulut kamu hingga menyebabkan satu pendengaran yang tak elok buatnya. Jagalah pendengarannya daripada berkata yang tak elok, dan suara yang tidak elok, yang memang kebanyakan manusia tak suka mendengarnya. Kata yang buruk, bau, bunyi angin dan sebagainya. Yang ketiga, jangan jadikan dia kelaparan. Sediakan makanan mencukupi untuknya. Bila kau buat semua ni, wahai anakku, wahai puteriku, maka engkau akan menjadi raja dalam hatinya. Indah kan kata-kata ni kan? Dia anak perempuan, tuan-tuan kahwin, tuan-tuan sampaikanlah talk ni. Wahai puteriku yang tersayang, ayah sayang pada kamu, ayah menyatakan kamu, engkaulah harta ayah yang sangat tak ternilai nilainya, harganya. Walaupun kau akan pergi pada hari ini, meninggalkan kami, romantik, sentimental kan? Maka jagalah pandangan suamimu yang benda-benda yang dia tak suka. Jagalah telinganya daripada mendengar benda yang tidak enak. Jadikan dia berada bersamamu, cukup makannya. Bila kamu lakukan ini semua, maka dia akan menjadi raja. Kamu akan menjadi raja dalam hatinya. Sebaliknya, kalau kamu tak memenuhi perkara-perkara seperti ini, manusia cepat menjadi marah bila perutnya kekosongan, matanya melihat yang buruk-buruk daripadamu, pakai baju buruk, terbalik pula tu. Ini tafsiran Datuk Ismail Kamus berikan berapa puluh tahun lalu. Cakap pula yang tak enak untuknya, cepat mati dia kerana orang lelaki ni umurnya pendek. Maka tuan-tuan perempuan boleh kasihan, wasiat ni kepada mereka yang punya suami, jagalah suami baik-baik. Ya, nanti anak perempuan kita kahwin sampaikan kata-kata seperti ni. Bukan maknanya kita ni kena jadi bodoh depan suami, bukan begitu. Merendah diri tuan-tuan. Ya. Jika rumah kepunyaan suami isteri, bagaimana pula gambarkan sifat rendah diri itu, ya? Rumah kepunyaan isteri. Maknanya isinya kaya lah, atau isinya berkedudukan, isinya berkemampuan. Tetap dia kena tawaduk. Semua pihak kena tawaduk. Ya. Semua kena tawaduk. Tawaduk ni makna kita berkata perkara-perkara yang tidak menyakiti hati sebelah sana. Ya. Di sana, di sini minta maaf, ya. Kalau tersilap kata, mungkin terlajak bicara, seronok sangat raya-raya tadi, tercakap benda yang sia-sia, minta maaf selalu. Begitu, ya. Jangan malu-malu. Kalau seorang marah, seorang kena diam. Ni cerita suami isteri pula. Ni kita tentang cerita tentang mereka yang belum mendapat jodoh, ya. Baik. Lagi apa? Ambil berat tentang penampilan diri, physically, spiritually, mentally, kan. Jaga badan. Kerana ketertarikan orang lelaki kepada orang perempuan ni banyak berlaku pada bentuk badan, saiz badan. Bukan kita nak cerita benda ni kena nampak pun, tak. Dia kena jaga penampilan diri. Anak-anak perempuan terutamanya, gadis-gadis mulia, di luar sana. Anak-anak pangkat anak-anak antuna ni,
kamu sekalian pangkat anak-anak lah pada ustaz pada ini. Jaga diri tahu, penampilan, jaga. Kena exercise. Kan? Supaya jangan nampak, yalah orang putih kata, ayu an apple ataupun pear. Kamu punya badan ni macam apple ke macam pear. Kena jagalah. Kena jaga penampilan diri. Kena jaga kata-kata. Jangan over, jangan ekstrim sangat. Dia suka berhias. Kerana orang lelaki pun tak suka. Menganggap orang yang berhias over ni, dia hanya suka tengok saja sebenarnya. Tak suka jadi rakan untuk jadi perjalanan hidup pun. Ya. Oh, Ustaz, susah. Itu cerita pasal sihir. Macam-macam saya cerita. Minta maaf lah ya. Nanti lepas pada Faizal buku, kami nak mengadakan program tafsir tadbir. Tafsir tadbir yang akan berlangsung untuk kita mencerita satu topik itu khusus. Nak tak? Ni tafsir saya pada pagi ni saya ambil yang ringan-ringan. Supaya boleh cater macam-macam grup yang dengar. Tapi kalau kita nak pergi terperinci yang dalam, nanti kita adakan program tafsir tadbir. Tuan minat boleh ikutlah, insyaAllah. Nanti akan dimaklumkan oleh anak buah saya, Abdul Halim, akan beritahu ya. Tafsir tadbir ya Abu Syahid, tadbir mimpi, takwil mimpi, ta'bir mimpi, bukan tadbir, ta'bir. Allah, terima kasih Yusuf. Puji pula. Nak belanja tahu canai ni memang datang ke Singapura. Baik ya. Jadi saya rasa setakat ni saja dulu. Ada banyak lagi perkara saya nak kongsi, tapi waktu tak mengizinkan. Nak kena pergi ke Pesta Buku ni tuan-tuan. Datang ke Pesta Buku boleh jumpa kami kat sana insyaAllah ya. Datang ke Hall 3 Dewan Tun Razak. Ada banyak lagi perkara saya nak kongsi, tapi daripada buku bahasa Arab ni bertajuk Indama Yahlul Masa', bila petang melabuhkan tirainya. Ini wasiat-wasiat pendek kepada ibu ayah. Perkara-perkara yang disampaikan kepada anak-anak. Tamunya bila anak-anak meningkat dewasa, dulu kita dokong, peluk, cium, sekarang dah jadi besar mereka. Sedar-sedar je nak habis, dah grad universiti dah. Apa tindakan kita bagi mereka yang belum ada jodoh, terutamanya yang perempuan. Ini kita sedang sentuh pagi ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi boleh? Bagi suspense sikit lah. Tadi saya kata nak buat kuis kan. Saya tanya kepada tuan-tuan. Ni fakta pertama, nanti kita akan kuiskan. Ada seorang sahabat Nabi, dia ditugaskan untuk menjaga gedung ataupun simpanan kurma pada zaman Nabi SAW. Tiba-tiba datang satu makhluk yang telah mencuri kurma. Makhluk itu keadaannya berbulu tangannya. Sahabat ni hubungan dengan Allah begitu kuat, mereka tak takut pada jin, hantu apa semua. Ditangkapnya makhluk ini, terasa tangannya berbulu dan kelihatan tangannya macam tangan kucing ataupun tangan anjing. Siapakah orang ni? Siapakah makhluk ni? Dia merupakan jin yang mencuri kurma dalam gedung simpanan Nabi SAW. Beberapa hari dia melakukannya, 1 hari, 2 hari. Hari ketiga, sahabat ni dapat menangkapnya lagi. Dan dia telah memberitahu pada sahabat Nabi ini, aku nak ajar pada kamu satu perkara yang dengannya kamu akan selamat daripada aku dan keturunanku, iaitu A'zamul ayat, ayat yang mengandungi Ismullahil A'zam. Ayat surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi itu. Maka akhirnya sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab ini telah menemui Nabi, dan Nabi telah bersabda, Saddaqaka wa huwa kazub, dia telah bercakap benar pada kamu walaupun dia pendusta. Ya, ada banyak versi buku kitab ini, betul. Ada banyak versi tentang hadis ini. Yang saya petik ni daripada Sahih Ibn Hibban berkenaan dengan Ubay bin Ka'ab menangkap jin yang mencuri kurma dalam simpanan Baitul Mal di Madinah satu masa dahulu, 1400 tahun yang lampau. Ya, nanti kita akan bawa input-input begini untuk kita kuiskan. Boleh Dia katakan sebut bilangan-bilangan keberkatan, zakat dan sebagainya dalam ayat Al-Quran, berapa bilangannya. Kita belajar bilangan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kan? Ingat lagi? Oh, tak ingat dah. Ya, berapa kali Ar-Rahman, berapa kali Ar-Rahim daripada Al-Quran. Baik ya, setakat ni saja dulu. Terima kasih kerana tuan-tuan hadir dalam program ilmu ni. Yang menyahut, yang bagi pandangan, yang berkata tak adalah saya rasa keseorangan. Terima kasih tau. Yang kirim star Cikgu Ruhaya, terima kasih Cikgu Ruhaya. Terima kasih Cikgu Ruhaya ya. Nanti kita bersiaran dengan Cikgu Ruhaya boleh? Lepas Pesta Buku nanti saya panggil anak buah saya bantu set up kat sini sistem untuk kita sama-sama bersembang-sembang, bagi pandangan. Tak adalah one-on-one communication saja. Terima kasih semua. Smart Tea Tune Talk, terima kasih. Kepah Timur, terima kasih Yazid Muhammad Rumbal, Azizan, Syafiq Kasim, Umi Iris, terima kasih. Yai Fazrin, terima kasih.
Terima kasih semua sahabat yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok dengan izin Allah Taala. Ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعطي من تشاء منهم وتمنع من تشاء فاغفر لنا وارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah alamin. Taqullahu minkum. Yang tuan, jumpa saya di Pesta Buku pada hari ini. InsyaAllah jumpa datang ke booth ke Gerai Telaga Biru di Hall 3 Dewan Tun Razak. Datang tahu. Dapatkan tafsir Ibn Katsir, dapatkan ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW, buku terbaru saya yang menceritakan perjalanan hidup Nabi SAW daripada awal hingga akhir, berwarna, ada animasi, ada QR code, menarik sangat. InsyaAllah dapatkan. Begitu juga tafsir Ibn Katsir pun ada di luar sana. Kalau rasa berat boleh order online, dapatkan daripada Ustaz Umi Fatih pun boleh, dalam grup Telegram sahabat Ustaz Zahazan kita. Dan dalam masa sama tuan-tuan, bagi mereka nak dapatkan buku-buku sekolah untuk anak-anak, kita ada belajar kaedah belajar bahasa Arab jalan pantas. Kelas kita akan mula dari mula 6 ni sebenarnya. Kalau nak beli buku saja boleh, nak join dengan kelas pun lagi baik. Arabic for all, Al-Arabiyah li Jami'. Belajar bahasa Arab 3 bulan, kuasai dari sudut pertuturan, pertulisan dan kefahaman kepada Quran. Dapatkan di booth Telaga Biru, hanya di Telaga Biru sahaja. Kami jadi wakil eksklusif untuk pihak Saudi memasarkan kaedah belajar bahasa Arab jalan pintas, fast track ni. InsyaAllah kuasai bahasa Arab masa 3 bulan seperti tokoh motivasi negara kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Belajar bahasa Arab jalan pintas dengan Arabic for all. Dapatkan kaedah ni, buku-buku ni dekat booth Telaga Biru di Pesta Buku Kuala Lumpur yang sedang berlangsung sekarang ni di Hall 3 Dewan Tun Razak. Terima kasih semua. Jamilah Basirun, Fuzra, terima kasih. Sahabat kat TikTok, Steel Technica Malaysia, terima kasih. Nikmah, Takdok, terima kasih. Terima kasih semua. Kenang aku dan doamu. Waktu duha dah masuk bagi mereka yang berkesempatan, sempatkan diri kita untuk sembahyang duha pada hari ini. InsyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Terima kasih Kamisa, terima kasih Puan Kamisa HMS, Supuria Akid, terima kasih semua. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.